Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وإن التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Asy-Syaikh Al-Allamah As-Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, katanya wahya al-khamru, dan bermula dia an-najasat itu ialah al-khamru khamar, wal baulu ay kencing, wal ghaitu tahi, wal rawthu tahi ibu hayawan, wad damu darah, wal qayhu nanah, wal qay'u muntah, wal kalbu anjing, wal khinziru babi, wa far'u ahadihima, dan fara' cabangan anak-anak keturunan salah satu daripada keduanya khinzir dan babi, wal maitatu, dan juga mayat, wa sya'ruha wa sya'rul maitah, dan juga mayat bulunya bulu mayat bulunya bulu mayat, wa dhilfuha, dan dhilfnya mayat, dhilf dengan makna juzuk-juzuknya, ada tanduk ke, kaki ke cabut, wa jilduha, dan kulitnya mayat, wa azmuha, dan tulangnya mayat, apa-apalah yang berkaitan dengan mayat illa malaikan maitatal adami, melainkan mayat anak Adam. Itu tak itu tidak najis, sama ada bercerai ke ataupun bersambung di badan dia, tidak najis. Wassamaka, begitu juga ikan bercerai ke juzuk dia, sama ada hidup atau mati, tidak najis. Wal jarada, begitu jugalah belalang. Wal mudhakkatal mubaha, dan hayawan yang disembelihkan dia, al mubaha, yang harus oleh fa'il akluha, oleh makan maitah tadi. Tu tak jadi bangkai lah. Maitah tu hayawan yang kita boleh makan, maka tidak jadi bangkai kalau disembelih dengan syarak lah. Hayawan yang boleh dimakan tu kita sembelih dengan syarak, dengan sembelihan syarak, maka halal lah tatkala dia mati tu. Sebaliknya kalau dia jadi bangkai kerana tidak sembelih dengan betul, ataupun menjadi bangkai kerana tidak sembelih, maka hukum dia tetap bangkai, tidak boleh makan. Okey, begitu jugalah juzuk-juzuk yang lain, tulang dan sebagainya juga jadi bangkai ikut sembelihan syarak yang tidak sempurna, ataupun tidak, ia mati dalam keadaan tidak berlalunya padanya sembelihan syarak. Nah,
Jadi kata syarih, wa qala syaikhul syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Battani rahimahullahu ta'ala, wadamu, dan bermula darah itu, bermula darah apa dia, atah lah, wadamu, dan darah, itu pun najis. Hatta ma yabqa, ghayahnya hatta lil ghayah, hatta ma yabqa ala lahmi wal 'idhami, sehinggalah barang yakni darah yang kekal ia barang, ala lahmi, kekal, ta'alluq ala lahmi, atas dagingnya, wal 'idhami, dan atas tulangnya, atah berkata al lahmi. Jadi darah yang walaupun kekal di daging ni lah tempek darah, tu okey. Okay. Ataupun di tulang-tulang dia, najis tak? Najis juga. Najis juga. Najis ni ada dua, najis yang dimaafkan dan najis yang tidak dimaafkan. Sebab tu Musannif kata lakin, akan tetapi, yu'fa anhu, dimaafkan daripadanya, daripada ma yabqa 'ala al-lahmi wal 'idhami. Bila yu'fa tu, illam syaratnya, illam yakhtalit bima'in, jikalau tidak sama sekali bercampur ia ma yabqa 'ala al-lahmi wal 'idhami, ta'alluq ba bima'in, tak campur sama sekali dengan air. Tu okey. Jadi kalau mafhum mukhalafahnya, kalau bercampur dengan air, darah yang pada dagingnya ataupun darah yang pada tulangnya, maka hukumnya najis yang tidak dimaafkan kerana telah datangnya air. Begitu jugalah kaedah-kaedah najis-najis yang dimaaf, darah-darah pada darah-darah yang najis yang dimaaf juga begitu. Kalau didatangkan air, maka tidak boleh lah. Dia jadi najis lah. Najis yang tidak dimaafkan sebab sudah mengalir. Ni yang kata darah yang yu'fa anhu ni, kalaulah darah itu tak mengalir lah, darah tu duk tempek dekat tulang, duk tempek dekat daging tu, tu yu'fa, selagi mana tak kena air. Lagi pula dia itu tidak mengalir. Tapi kalau dia itu darah yang sudah mengalir, kita tengok tulang tu air mengalir semacam darah, maka tu najis lah. Tu okey. Tu najis. Jadi tak ada masalah lah kalau kita makan ayam ke, makan ayam lah selalunya, makan ayam ke, tiba-tiba kita makan-makan, ada celah-celah tulang tu ada darah sikit. Kita tengok mengalir ke tak. Kalau mengalir, najis. Kalau tak mengalir, tak najis. Yu'fa, selagi mana tidak diletak ke atas dia air. Kau boleh, tak ada masalah. Okay. Habis. Waqala Syekh Musannif, katanya, wa yustathna, dan dikecualikan dia, damu bidatin. Istathna, yastathni, yustathna, naik fa'il damu. Damu bidatin, dan dikecualikan darah bidah, darah telur. Darah telur yang mana? Sifat lam tafsud, ay lam tafsud bidatan, bidatun, yang tidak rosak ia telur itu. Telur yang tidak rosak, ada darah padanya, maka itu dimaafkanlah. Dikecualikan, dimaafkan. Darah juga, darah juga. Tak apa ni bab telur. Telur pula tak rosak. Sebaliknya, mafhum mukhalafah, kalau telur itu rosak, ada darah, maka hukum dia najis. Sebab sudah rosak, tak boleh nak ambil manfaat lagi. Okay. Wadamun, dan begitu jugalah dikecualikan juga, atah berkata damu bidatin, yakni wadamun ay wa yustathna damun ghairu sa'ilin. Begitu jugalah dikecualikan darah mana? Sifat ghairu sa'ilin, yang tidak mengalir ia darah. Dhamir mustatih huwa, sa'il tu kembali kepada damun. Tu tidak mengalir, darah yang tidak mengalir. Juga dimaafkan darah yang tidak mengalir lah. Mana kalau darah yang mengalir tak dimaaf. Kita kata tadi, mana darah yang tidak mengalir tu, katihalin ay wa dhalika thabitun ay wa dhalika damu ghairu sa'ilin, ataupun wa dhalika damu ghairu sa'ilin thabitun, adalah ia katihalin, seperti mana limpa. Limpa tu pun darah, penuh darah, tapi darah dia tu tak mengalir, beku dalam tu. Beku dalam limpa tu. Dia darah juga, kategori darah juga, tapi dia beku. Jenis tak mengalir. Maka tidak ada masalah, itu dikecualikan, boleh makan, boleh goreng, boleh makan. Limpa ayam lah. Limpa ayam lah. Jual kat pasar malam.
ataupun ati dia, makan. Boleh makan tak? Boleh makan. Dia goreng dah, sedap dah. Sebelum goreng pun dia tidak mengalir dah darah. Tu. Darah yang dalam tu lah. Darah yang dalam tu. Okey. Jadi boleh makan limpah. Wa kabidin, atah berkata tihalin, wa kabidin, dan juga ati. Ati pun dia jenis darah juga. Ati ayam, dia jenis berdarah juga, tapi darah dia tu yang tidak mengalir. Dia kerah beku lagu tu ya. Habis. Boleh makan belaka. Wa alaqatin, dan segumpal darah, atah lagi tihalin, segumpal darah yang tidak mengalir lah. Alaqah mana-mana lah, alaqah lembu ke, alaqah kambing ke, tak tahulah, ikutlah. Wa mudghatin, segumpal daging, segumpal daging pun tidak ada masalah, walaupun ada darah pada dia, tapi darah dia tu tidak mengalir, tak ada masalah. Wa miskin, dan juga apa tu miskin? Kasturi. Wa miskin, atah berkata tihal, miskin kasturi. Kasturi yang sifat tajassada, yang telah keras ia, yang telah berbentuk ia kasturi itu. Wa na'aqada, ataf tajassada, dan telah mengeras ia kasturi itu. Jadi kasturi itu syarat dia untuk istifna daripada jadi najis ialah mesti sudah berbentuk, ataupun sudah berbentuklah, tajassada, sudah berbentuk, dan juga sudah mengeras. Makna kalau tak ada syarat ni, dia najis. Tak jadi. Dia kena berbentuk dan juga mengeras, barulah kasturi itu boleh dimanfaatkan dan tidak menjadi najis. Kasturi yang ada pada kangaroo lah kot. Tu. Yang makruf yang selalunya kasturi di kangaroo tu lah. Tapi kalau kut lah ada binatang yang lain selain kangaroo yang ada kasturi, ikutlah. Asalkan dia itu mengeras dan berbentuk, maka dia itu tidak jadi najis. Boleh diambil manfaat. Royah kata misk. Royah kata misk kut ni. Royah kata misk kut ni. Iaitu kasturi itu walau min maitatin, walau kan al misku tajassada wa na'aqada kainan mitin, walaupun daripada mayat, daripada bangkai. Ini jadi bangkai dah. Kijang lah. Kita pun tak erti lah. Datang-datang kijang. Tak tahu lah, ada mana-mana lah. Mana-mana lah kut lah binatang selain pada kijang tu. Ada ada kasturi macam tu lah. Dia kena berbentuk dan mengeras, barulah tidak jadi najis. Walau min maitatin, ay walau kana ataupun walau kana al-misku tajassada wa na'aqada, itu kainan min maitatin, daripada tak tahulah kangaroo tu kasturi ke tak kita sebut tu. Walau min maitatin, walaupun dia itu daripada mayat bangkai pun boleh. Bila boleh tu? Bila kasturi itu mengeras dan sudah berbentuk. Maka bolehlah walaupun daripada haiwan yang sudah mati. Wa yustathna, dan dikecualikan juga aidan i'rab luar, aidan kata Alfiyah Ibnu Malik, ataupun aidan ay adhi'u aidan maf'ul mutlaq li fi'lin mahdhuf kata qaul jumhur. Maniyun, naib fa'il yustathna, iaitu mani, air mani dikecualikan daripada najis. Dia tidak najis. Itu dalam mazhab Syafi'i lah. Dalam mazhab Malik, madhi dengan mani najis. Dalam mazhab Malik juga, keluar air madhi itu batal puasa. Kita keluar air madhi tidak batal puasa. Keluar air mani kena tengok sengaja ke tak. Sengaja barulah keluar, batal puasa. Tu okey. Kalau madhi mazhab Maliki dah batal dah. Kita tak batal lagi. Dahsyat tu. Maknanya mazhab Maliki ni tak mau bagi orang-orang penganut mazhab Maliki itu bersyahwat waktu berpuasa. Bagus juga tu. Tapi masalah juga tu. Maknanya dia tak boleh nak nazar mana-mana, lebih kurang. Nazar lebih kurang. Dia keluar madhi, habis batal puasa. Jadi mani tidak menjadi najis. Atah pada mani walabanun, dan juga susu. Susu lagi-lagi lah tak jadi najis. Tu susu tak jadi najis lah. Okey, susu tak jadi najis. Apa nama tu? Kharaja, sifat lah. 17 sifat bagi mani walaban. Kharaja, yang keluar oleh keduanya mani dan susu itu, ta'alluq bilauni dami,
dengan warna darah. Meskipun dengan warna darah tidak menjadi najis. Keluar air mani warna darah, tak jadi najis. Warna darah tapi tetap dia air mani. Keluar air susu yang berbentuk darah, yang berwarna darah, kemerah-merahan. Itu pun tidak dipanggil najis, walaupun dia itu darah ataupun warna darah, tetapi hakikat dia bukan darah, tapi dia itu susu dan juga mani, maka tidak najis. Okay. Habis kata musannif wal qayhu, dan qayh iaitu nanah. Nanah pun najis. Li'annal qayha, kerana bahwasanya qayh itu khabar damun, ialah satu darah, sifat mustahilun, darah yang beralih, darah yang mengalir. Tu okey. Bukan darah yang berubah, silap mengalir lah. Darah yang mengubah, istahala yastahilu. Okey, istahala macam cuka tu lah. Daripada arak berubah sendiri kepada cuka, dia panggil istihlal. Dia panggil proses perubahan. Tu. Ni nanah ini ialah satu darah yang berubah. Dia asalnya darah juga. Qayh ini, nanah ini asalnya darah juga, tapi dia sudah berubah kepada warna kuning ke sebagainya, maka dia jadi nanah. Dia tidak panggil darah. Najis tak? Najis kok. Wal qay'u, dan muntah, begitu juga muntah, sama juga, itu najis. Idza kharaja minal ma'iddati, tapi qaid jikalau keluar ia muntah itu daripada ta'alluq minal ma'iddati, daripada ma'iddah, daripada ma'iddah, daripada Allahumma salli Muhammad, daripada perut. Tu okey, daripada perut. Daripada perut maka tidak najis. Daripada perut najis lah. Tidak najis tu. Tu okey. Susu tu umum. Susu yang halal lah. Tak perlu nak qaid dah. Susu yang halal lah, makruf. Macam mani yang halal lah, makruf. Kalau mani berkhinzir dan babi, tak payahlah, tak payah bicara lah. Ni laban yang halal. Tak payah nak sebut dah. Laban tu ada yang halal, ada yang haram. Tu dia tafsil dah. Ni makruf lah, laban yang halal. Sebab tu dia buat qaid ghayah dia, walaupun dengan warna darah. Kalau dia itu haram, buat apa nak bahas dah? Tak elok bahas lah. Tak elok bahas lah yustazna tu. Ini yustazna dikecualikan mani dengan darah yang tidak daripada haiwan yang bernajis. Haiwan yang haram dimakan, bukan. Kerana haiwan haram dimakan, seperti mana keluar susu dia, maka dia jadi najis. Seperti kucing keluar susu dia, najis. Sebab kita tak nak makan kucing. Tu okey. Wal qayhu, begitu juga dengan apa habis tu. Wal qayhu idza kharaja minal ma'iddati, jikalau keluar ia daripada perut, wa illam yataghayyar, goyah dia, meskipun tidak berubah ia muntah itu sama sekali, yakni dalam perut tu tak berubah pun. Kita makan roti, tu keluar dengan roti tu juga, tapi muntahlah daripada perut. Atah daripada lam yataghayyar wa lam yastaqirra fiha, dan tidak menetap ia qaid itu fiha fil ma'iddati, tidak menetap ia muntah itu pada perut. Baru masuk tak dan berapa saat keluar balik. Walaupun begitu, meskipun begitu, tapi syaratnya dah ada dalam perut dah, walaupun tak menetap lama, maka kalau dia muntah juga menjadi najis. Maknanya apa? Makna kalau muntah itu keluar daripada selain daripada perut, maka tidak menjadi najis. Itu mukhalafah dia. Contoh yang baru sampai ke tekak, kita muntah balik, tu tak najis lah. Sebab apa? Sebab dia itu belum sampai ke perut. Tu li'annal qai'a, kerana bahwasanya elak berkata najis itu, kerana bahwasanya qai' itu fudlatun, khabar li'anna, kerana dia itu adalah sisa-sisa. Wabalghamun, dan lendiran wabalghamul ma'iddati, fudlatun, dan juga sisa-sisa lendiran-lendiran bagi lendiran perut. Tu muntah tu, sisa-sisa dan lendiran perut, maka keluar daripadanya, dah masuk daripada anggota batin dah, keluar jadi anggota zuhir, maka menjadi najis ia. Tu macam mana had najis tu? Had najis kira-kira keluar daripada had
had batin lah. Had batin di mulut pun ada. Yang batal puasa tak batal puasa tu. Keluar lepas itu masuk balik najis tu. Tu kena pi kumur. Tu. Okey. Ataupun kalau dia keluar najis, dia keluar muntah tu telan balik. Dia pi telan balik batal puasa dia. Tu. Kalau keluar daripada makhraj yang telah tentukan dalam syarak, maksudnya keluar takat had tu, maka dia itu kalau telan balik batal puasanya. Tu. Wa min zalika, dan daripada demikian itu, demikian zalikal mazkur, daripada yang tersebut itu, yufhamu, difahamkan dia akan bahwasanya annama kharaja, bahawa barang yang keluar ia barang min ba'di anwa'il hayawatil bahri, daripada sebahagian bagai-bagai hayawan laut. Okey. Jadi wa min dhalika al-qai idza kharaja min al-ma'iddah yufhamu annama. Kita ambil baliklah wa dhalika al-qai idza kharaja min al-ma'iddati wa illam yataghayyar wa lam yastaqirra fiha yufhamu, dipahamkan dia annama kharaja, bahawa barang yang keluar ia barang keluar daripada mana? Ta'alluq min ba'di anwa'il hayawati, daripada sebahagian bagai-bagai hayawan laut. Wa huwa apa ma kharaja tu soalan, apa ma kharaja tu? Wa huwa tu al-istinaful bayani jawabun amma yuqal. Wa huwa, dan bermula dia ma kharaja min ba'di anwa'il hayawatil bahri itu khabar syai'un, sesuatu yang sifat aswadu, yang berwarna hitam. Dakwat tu lah, dakwat sotong. Dakwat sotong tu keluar sesuatu najis ke dak. Tu dia bahas ni. Faham daripada situ, faham daripada muntah itu jadi najis apabila keluar daripada perut, walaupun dia itu belum menetap dan walaupun dia itu tidak berubah warnanya. Faham daripada situ. Ada satu masalah, iaitu sebahagian haiwan-haiwan laut ada padanya itu satu benda yang berwarna hitam. Kal hibri, seperti tinta, seperti dakwat. Tu. Allazi, yang mana al-hibru itu sifat allazi yuktabu bihi najisun. Allazi yuktabu bihi, yang mana dituliskan dia bihi, dengan allazi. Dituliskan dia dituliskan dia dengan alladhi itu najisun. Hak tu najis. Tu. Wa huwa syai'un aswadu kal hibri alladhi yuktabu bihi najisun. Najisun tu ada khabar. Wa huwa tu mubtada, syai'un tu khabar dia, aswadu sifat, kal hibri isim dah, isim majrur, alladhi sifat, yuktabu silah dia, aid dia bihi, hi tu aid dia, najisun tu kita takdir sendirilah. Wa huwa najisun. Okey, dan bermula dia syai'un aswadu itu ialah najisun, najis. Tu pandangan sini lah, pandangan ulama gitulah, iaitu najis. Tapi sebenarnya ada khilaf. Okey, ada khilaf, tapi yang difatwakan najis. Najis. Okey. Sebab apa najis? Li'anna syai'a aswada itu kharaja fudlatun, dia itu adalah sisa-sisa yang sifat kharaja, yang keluar ia fudlah itu minal khauf ta'alluq min, kharaja ta'alluq min minal jawfi, keluar daripada perut. Sebab tu dia jadi najis, sebab dakwat itu keluar daripada perut. Tu dia kalau tak jadi najis sebab apa? Kalau tak jadi najis kalau dakwat itu keluar selain daripada perut, maka tak jadi najis. Tu dikata yufhamu zalika. Faham daripada demikian itu kita faham bahawasanya dakwat hitam yang keluar daripada sebahagian haiwan laut itu juga najis kerana dia keluar daripada perut. Maknanya apa? Kalau dakwat hitam itu tidak keluar daripada perut, tak najis.
Kita kena faham kitab fiqh aku tu. Jangan tunggu dia terang baru kita gitu. Dah lagu ni macam mana? Faham nyeri lah. Li'annahu fudlatun, kerana dia itu sisa-sisa yang kharaja minal jawfi, yang keluar ia syai'un aswad itu. Tu minal jawfi, daripada perut. Bi khilafi ma idza kharaja min ra'sin. Tengok. Kita kata tadi. Beza dengan barang idza apabila kharaja syai'un aswad itu keluar ia syai'un aswad itu min ra'sin, daripada kepala. Kalau dakwah itu keluar daripada kepala, maka tak najis ya. Tu. Okey. Au atah ra'sin au sadrin, atau daripada dadanya, tak najis ya. Sebab tu hinguh tak najis hinguh. Sebab apa? Daripada kepala. Gelemar tak najis sebab daripada tekak kita ni, bukan daripada perut, tapi muntah najis sebab daripada perut. Tu. Okey. Habis. Kata musannif rahimahullah taala, kasaili, seperti cairan, min fami. As-saili, min tu ta'alluq hal mahdhuf, sahih halnya as-sail, ay hala kaunihi kainan, hala kaunis saili, hal keadaan cairan itu kainan, adalah ia cairan itu, min famin naimi, daripada mulut orang yang tidur. Cairan mulut yang daripada orang tidur itu suci, tidak najis. Bila? Malam ya'lam, selagi mana barang itu, selagi mana lam ya'lam, tidak mengetahui ia an-naim, anna sa'ila, bahwasanya cairan itu minal ma'iddati, daripada perut. Jadi al-yaqinu la yuzalu bisyakki, dia panggil kaedah dia. Al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Jadi kena yakin sungguh. Aku punya cairan ni main pada perut ke tak? Kalau yakin main pada perut, maka najis lah. Kalau tak yakin, tak ya. Kalau tak yakin, anggarkan dia suci. Kerana kaedah la naslubu tahuriyata bisyaki. Kami ulama fuqaha tidak menafikan kesucian sesuatu dengan adanya syak. Bisyaki ay bisababi wujudi syaki. Dengan sebab adanya syak, maka tidak menafikan kesucian sesuatu itu. Maka curi qaid kata malam ya'lam, selagi mana selagi mana dia tidak mengetahui bahawasanya yang keluar cairan itu daripada perut. Sebaliknya, kalau keluar daripada perut, najis lah. Dia kenal sungguh, ni daripada perut ni, najis. Ni perut ke tak? Tak najis. Sebab apa? Syak. Dia tak tahu. Okey, habis. Wa qala Syekhul Syarih, far'un. Ini suatu furu'. Wa karru ba'dhi tuyuri, dan bermula air liur sebahagian daripada burung-burung. Air liur pula. Air liur najis ke tak? Air liur burung. Masalah pelik-pelik ni. Wa karru ba'dhi tuyuri, dan bermula air liur sebahagian daripada burung-burung. Tu. Tuyur jamak lah. Allazi, yang mana air liur itu, allazi itu sifat karru. Yang mana air liur itu yajma'uhu, menghimpun ia at-tuyur, ia burung, akan allazi, burung yang menghimpun air liur dia itu, min raghwati ma'il bahri, daripada buih lautan, buih air laut. Air liur yang dia kumpul itu daripada buih air laut. Maka air liur itu najis ataupun tidak? Tahirun, khabar bagi karru, iaitu suci ia air liur sebahagian burung yang menghimpun ia burung itu akan air liur itu daripada buih air laut, maka hukum dia suci. Kenapa? Li'annal karra, kerana bahwasanya air liur itu khabar kharaja, keluar ia air liur itu ta'alluq minal fami, daripada mulut. Tu kaedah dia kalau apa-apa saja yang keluar daripada perut najis. Apa-apa yang keluar daripada selain perut tak najis, tu je. Tu je kaedah dia. Tu macam-macam cabang. Dia buat masalah supaya kita nak takribul faham, tahqiqul faham, untuk faham betul lagi.
La minal hausalati ay la yakhruju minal hausalati. Tidak keluar iyo air liur itu daripada hausalah, daripada perut burung tadi. Perut burung dia panggil hausalah. Perut haiwan kita ni dia panggil ma'iddah. Tu. Nama macam-macam orang Arab ni, perut ya, tapi hausalah lah, ma'iddah lah, batin lah, macam-macam. Jadi kalau daripada perut, okey, misalannya kalau dia buat takdir lagi, makna kalaulah air liur tu daripada perut, contoh dia buat takdir, kita pun panggil air liur. Kalau daripada perut, najis tu ya. Apa-apa saja yang keluar daripada perut, najis. Sawa'un kana insanan aw la. Minal hayawan, maka dia najis lah. Wal kalbu, dan anjing juga najis. Anjing tu, diri anjing tu najis hukmi. Diri anjing tu najis hukmi. Anjing tu, diri anjing tu dah najis dah. Najis hukmi dia panggil. Jadi bila kita bersentuhan dengan dia, kita ni tak basah, dia itu tak basah, tak najis lah. Tidak berlakunya intiqalatun najas. Tidak berlakunya perpindahan najis. Sedangkan dia najis hukmi. Kita tak basah, dia tak basah. Tidak berlakunya intiqalatun najas. Tidak berlakunya perpindahan najis lah. Tapi kalau salah satu basah atau kedua-duanya basah, maka hukum dia najis. Kerana najis hukmi apabila telah dibasahkan, habis dia jadi najis aini. Dia jadi najis aini. Tu okey. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, wal kalbu, dan bermula pula atah lah. Dan anjing, walau mu'alaman, walaupun terlatih ia, ai walau kanal kalbu mu'alaman khabar kana mahdhu, walaupun adalah ia anjing itu terlatih sekalipun, ia tetap najis. Maknanya mutlaqan lah. Tu royahnya mana. Jadi kalau dalam kitab fiqh lau ni kebanyakannya lau lirraddi lah. Kebanyakannya lau lirraddi. Lau untuk rad. Lau untuk rad pandangan ulama yang kata sebaliknya. Contoh ada pandangan ulama kata, kalau anjing yang terlatih dimaafkan. Ni nak rad. Pandangan yang kata, anjing terlatih masuk juga. Selalunya dalam kitab fiqh banyaknya lau liraddi. Tapi nak tahu lau tu lau liraddi ataupun bukan, kena baca banyak kitab fiqh yang besar-besar lah, yang bagi tahu khilaf yang banyak. Supaya bila kita baca lau ni, ni lau liraddi. Sebab apa? Sebab ada pandangan ulama yang kata anjing yang terlatih itu tak najis contohnya. Tu okey. Jadi royah ni penting dalam kitab fiqh, sebab dia kadang-kadang lau tu kebanyakannya lah, tak selalu, tapi kebanyakannya ataupun selalunya lau pada kitab fiqh ni lau liraddi. Lau untuk mengiktirad pandangan ulama yang mengatakan sebaliknya. Tu. Tapi tak semestinya lah, tapi kena tengoklah nak tahu tu lau liraddi ataupun tidak, kena banyak baca kitab supaya kita tahu pandangan-pandangan ulama yang pelbagai. Bila baca kitab kecil-kecil lagu ni, hak ni lau liraddi ni, sebab ada pandangan kata lain. Tu. Wal khinziru ataf lagi, dan juga khinzir juga tak boleh. Khinzir pun sama lah, dia najis hukmi asalnya kalau tak basuh. Wa far'u ahadihima, dan fara' cabangan salah satu daripada keduanya, anjing dan babi. Haram tu ataupun najis tu nasaban. Tu nisbah. Nisbah nasab. Yang kata najis itu ialah anjing dan babi, dan fara' kedua-duanya nisbah nasab. La ridha'at, la ridha'at ataupun la radha'at, bukan nisbah susuan. Apa benda pula ni? Okey, apa benda pula ni? Kita baca dulu. Nasaban aula la ridha'an, bukan susuan. Ma'al akhari, beserta yang lain. Ai ma'al hayawanil akhar, beserta hayawan yang lain. Jadi yang menjadi najis itu ialah anjing dan babi, dan apa-apa yang lahir daripada keduanya, itu dia panggil nasab hayawan tu. Tu apa-apa yang lahir daripada keduanya, anjing ataupun khinzir lahir dia tu dia panggil nasab dia lah. Nasab dia tu haram. Nasab dia tu adalah najis. Nasab dia tu adalah najis.
Tapi kalau dia ridhaan ma'al akhar, ay ma'al hayawan al-akhar. Contoh kambing pisak susu tetek khizi. Ha tu. Ha. Susu apa nama? Susu babi tu memang najis, tapi dia pergi menyusu ke kambing. Kambing tu najis ke tak? Ha. Kambing itu tidak najis, tapi kambing tu dia panggil hayawan susuan babi. Najis tak? Tak najis. Maka boleh makan tak kambing tu? Boleh makan. Tu. Jadi, bagus juga ni. Kitab kecil je Sulamul Munajah, tapi fawaid masya-Allah. Okay, dulu ada orang pernah tanya. Kalau ada orang pernah tanya, orang bagi send gambar kambing. Kambing apa lah? Dia menyusu dengan anjing. Dia menyusu dengan anjing dia. Jadi, kambing tu pun isaklah tetek babi tu. Untuk apa? Untuk pergi menyusu. Jadi, najis tak kambing tu? Keseluruhan tubuh dia? Tak. Tak. Sebab apa? Sebab dia dipanggil hayawan susuan saja. Hayawan pada susuan dengan nasab. Dia panggil hayawan susuan saja. Jadi hayawan susuan tak ada. Tak ada masalah. Bolehlah makan kambing tu. Yang tak bolehnya kalau dia beranak daripada lembu, daripada babi. Dia beranak daripada anjing. Maka tak bolehlah tu. Itu najis. Tu nak khabar. Au ma'a ghairihi, ataupun beserta selainnya. Atau beserta selainnya, selain daripada babi, anjing, wa far'u ahadihima itu. Apa ni? Apa ni? Iaitu haram, najis tu adalah apabila anjing romen dengan anjing dapat anak. Anak tu najis tak? Najis. Babi romen babi dapat anak. Najis tak? Babi yang dapat anak babi tu? Najis. Anjing romen babi dapat anak. Najis tak? Najis. Babi romen anjing dapat anak. Anak tu najis tak? Najis. Sebab apa? Semua orang nasab lah tu. Begitu jugalah anjing ataupun babi pi romen hayawan yang halal. Dia pi romen kambing tak munasabah. Dia pi romen gajah. Gajah tu bi anak. Anak tu pula hasil daripada bersetubuh dengan anjing ataupun babi. Maka anak dia tu pun najis. Sebab apa? Sebab itu adalah keturunan dia. Sebab apa? Maf'ul ajli. Taghliban lin najasi. Kerana ghalib bagi najis. Air mani dia najis dah. Itu dapat anak pula. Anak dia pun najis. Walaupun dia pergi bersetubuh dengan hayawan yang selain daripada anjing dan babi. Bukan sejenisnya. Dia pergi bersetubuh dengan orang lain. Dia pergi bersetubuh dengan orang lain. Maka dia bersetubuh dengan haiwan lain. Haiwan tu pula haiwan yang bukan macam jenis dia. Sama ada haiwan tu sebut kambing, lembu ke, gajah ke, rimau ke. Jadi apa-apa yang keluar anak tu, maka itu pun najis juga. Tu maksud kata au ma'a ghairihi ghairil kalb wa khinzir. Kenapa taghliban lin najasi? Kerana kebanyakan ghalibnya ialah dia itu najis. Wal maitatu dan mayat. Bangkai lah. Dan bangkai. Mayat lah. Bangkai lah, bangkai. Wal maitatu dan bangkai. Tengok. Walau. Tengok. Dalam kitab fiqh. Walau kanal maitatu dubaban wa dhurratan. Walaupun adalah ia. Walau kanat lah. Kanat lah. Sebab dia isim kana dia maitah. Muannas. Jadi kanat. Walau kanat al-maitatu dhubaban, walaupun adalah bangkai itu lalat, wa dhurratan, dan semua. Ni lau lirraddi. Sebab apa? Sebab ada pandangan kata najis bangkai bagi haiwan yang tidak mengalir darahnya itu tidak najis. Itu pandangan dhaif. Pandangan mu'tamad, meskipun haiwan tersebut tidak mengalir darahnya, tapi kalau jadi bangkai kita tanggung, tak boleh. Kalau kita tanggung dalam sembahyang, batal sembahyang kerana telah diisytiharkan sebagai tanggung najis. Dia tak boleh juga. Ni lau lirraddi. Sebab apa? Kita tahulah pandangan ni. Kita tahu bahawasanya ada dua pandangan dalam bab haiwan yang tidak mengalir darahnya. Adakah bangkai ataupun tidak diri dia tu. Dia ada dua pandangan. Pandangan mu'tamad bangkai juga seperti mana Syekh Nawawi sebut, dan pandangan kedua kata tidak menjadi bangkai. Tu dia panggil lau lirraddi. Habis. Wa sya'ruha wa sya'rul maitah, dan bulu-bulunya, bulu-bulu bangkai tersebut juga najis. Wa dhilfuha, dan dhilfnya bangkai. Macam mana dhilf tu? Saya dia sebutlah dhilf tu.
Dia tak boleh nak terjemah, apa dia nak terjemah tau. Tu. Dia sebut, sebab tu dia tafsir lagi. Dhilfuha, dan dhilfnya bangkai maitah itu bikasri ta'ay hala kaunihi maqru'an, hal keadaannya dhilf itu dibacakan, dia akan dhilf bikasri dha'i, dengan dikasrah di baris bawahkan dha, dhilfuha, bukan dharf, bukan dhulf. Apa dhilfuha tu? Waw al-istinaful bayani jawabun amma yuqal wa huwa, dan bermula dia dhilfuha ialah qadamun, telapak kaki, linahwil baqari, pada umpama lembu. Tu telapak kaki pada umpama lembu. Bangkai lah, kalau lembu tu bangkai, tak sembelih syarak, dia tu mati lebih kurang, tak sembelih lah, maka bangkai lah keseluruhan dia. Jadi dhilf tu telapak kaki dia batal, bangkai tak? Bangkai juga. Wa mithluhu, dan seumpamanya, seumpama qadam mana? Al-dhurfu, al-dhufru, kuku dia pun najis juga. Wal qarnu, tanduk dia pun najis juga. Kalau ada tanduk lah, tanduk pun najis juga kalau dia itu bangkai. Jadi kalau bangkai, apa-apa saja yang ada pada dia, maka hukum dia najis kalau tak sembelih lah. Tu. Okay. Tapi samak boleh kulit, samak boleh. Tu dalam kitab hadis Bulughul Maram, apabila sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terjumpa bangkai kambing, dia pun heret kambing bawa balik. Tu Nabi SAW tegur, ni tak boleh, jangan buang lagi, lebih kurang gitu lah. Jangan buang lagi, tak payah duk buang semua, ambil kulit dia. Itu boleh ambil faedah, boleh ambil manfaat dengan kulit lagi. Kulit dia boleh samak lah. Bangkai dah, bangkai memang najis kulit tu, tapi kulit tu ada satu bab yang dipanggil sebagai sertu ataupun samak. Sertu tu lah maksudnya. Samak, maka boleh samak lah. Ad-dibar, samak. Samak dengan pakai apa? Dengan pakai sabun, dengan pakai tahi merpati, dengan pakai benda-benda yang tajam yang boleh mengeluarkan sisa-sisa di kulit itu. Boleh ya? Tu. Okey. Begitu jugalah kulit haiwan yang tidak boleh dimakan, seperti binatang, singa. Singa mati, kita ambil kulit boleh tak? Boleh. Harimau mati, boleh ambil kulit tak? Boleh. Dibar. Kita samakkan, kecuali kecuali anjing dan babi dan keturunannya tak boleh lah. Sebab apa? Najis. Mutlaqan alal itlaq, tidak boleh disucikan lagi. Habis. Kata musannif, wajil duha, dan kulitnya, kulit maitah. Kulit maitah pun sama lah. Walau maslukhan, walau kana jilduha, walaupun adalah kulitnya, kulit maitah itu maslukhan, khabar kana mahdhuf, dicabutkan dia kan kulit itu, minal hayy, daripada waktu hidup. Tu dicabut. Dicabut pun tak boleh kok. Tu kulit. Kulit, contoh dia kulit apa? Allahumma salli ala Muhammad. Kulit binatang lah. Kulit binatang. Apa kulit binatang? Kulit binatang kita cabut. Waktu bila? Waktu dia hidup lagi. Tak mati lagi. Tak boleh. Tu najis lah. Dia kena mati dulu. Tu okay. Dia kena mati dulu. Tu pun kalau haiwan boleh makan lah. Okay. Jadi kulit dia kita cabut waktu dia hidup. Tak boleh. Jadi najis juga. Ya, jadi najis juga. Okay. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Kalau bangkai itu mati, contohnya bangkai itu mati, tinggal kulit, kita ambil kulit dia sama, tu boleh. Wa azmuha, dan tulangnya maitah. Tulang pun sama juga najis lah. Dia mati sekali dengan tulang mana najis. Wa minhu al-qaraqishu, dan sebahagian daripada azmuha itu ialah mubtada muakhar, qararishu, min tu min litab'id, qaraqishu ialah qaraqish. Apa qaraqish? Al-istinaful bayani jawabun amma yuqal wa hiya, dan bermula dia al-qaraqish itu ialah azmu rakhwin, ialah tulang yang lembut, tulang yang empuk. Tu dia punya detail tu. Padahal kalau faham tulang dah lah. Mungkin kuk ada persoalan tulang hak lembut-lembut tu najis juga. Najis juga, walaupun tulang yang lembut, tulang yang empuk. Tu juga najis berserta dengan bangkai tadi. Habis. Fara'un, ini satu fara', makanat fi baitil asali, barang yang adalah ia
Barang yang adalah ia fil baitil asali, pada rumah asal, pada rumah madu. Rumah madu ditulah apa dia? Apa tu? Lebah. Sarang lebah. Madu, rumah madu. Sarang lebah tu. Main sarang lebah pula dah. Akhyafun, bermacam-macam iyo, berbeza-beza iyo. Bermacam-macam iyo. Tu. Macam-macam lah, macam-macam. Pelbagai. Maksudnya apa? Akhyah ni dia melampaui ataupun melalui tempoh fasa-fasa dia. Tu. Maksudnya pelbagai fasa lah. Tu. Pelbagai fasa. Nak jadi satu sarang lebah tu nak ada fasa dia. Ataupun nak jadi sarang lebah tu ada fasa dia. Nak jadi bukan sarang lebah. Apa yang ada dalam sarang lebah? Tu. Iaitu lebah sendiri itulah. Makanat. Makanat fi baitil asal. Barang yang adalah ia pada rumah madu, iaitu pada sarang tu. Apa-apa yang ada pada sarang tu. Akhyafun, ada pelbagai fasa dia. Fabtida'uha, maka permulaan akhyaf, iaitu permulaan fasanya ialah baydun nahli. Dia mula-mula adalah telur lebah. Jadi telur lebah lu mula-mula. Telur lebah lu. Thumma sarat dudan. Summa sarat baydun nahli dudan. Kemudian telah menjadi ia telur lebah itu dudan, ulat. Ma'ar ruhi, beserta ruh, yakni ulat yang hiduplah. Daripada telur menjadi ulat. Thumma matat, kemudian ulat tadi pun mati. Thumma matat matat dudan, kemudian mati ia cacing tadi ataupun ulat tadi. Thumma sarat, kemudian jadi ia dud yang mati tadi itu nahlan, lebah. Jadi lebah tiba-tiba. Tatiru, lebah pula sifat yang terbang ia lebah itu. Terbang. Jadi lebah. Jadi nak beritahu apa dia? Fahiya, maka bermula dia. Dia apa? Dia an-nahal. Bermula dia an-nahal, dia lebah itu fituril awwali, pada fasa yang pertama. Mana? Iaitu menjadi telur. Pada fasa dia menjadi telur. Pada fasa dia menjadi telur itu halalun. Yakni apa dia? Suatu perkara, suatu benda yang berada pada fasa dia menjadi telur itu, apa-apa sahaja benda yang ada pada fasa dia menjadi telur itu, maka itu halal. Halalun yakni laisa binajisin, tidak najis. Tak najis. Tak najis dengan mana? Contoh apa dia? Contoh kita ambil telur lebah tu, kita buh dalam poket. Tu. Buh dalam poket sembahyang. Allah Akbar. Sah tak? Sah. Sebab apa? Dia tidak najis lagi. Apa-apa yang sentuh dengan dia, najis tak? Tak najis. Tu pasal utama. Menelur. Wa fi turil ladhi, dan pada fasa yang ba'dal awwali, pada masa yang selepas at-turil awal, ialah haramun. Haramun dengan makna najisun. Mana? Iaitu dia menjadi cacing, dia menjadi ulat, kemudian mati. Tu dia bangkai. Tu dia bangkai. Maka kita tidak boleh tanggung dia dalam sembahyang sebab dia dah bangkai dah. Dia dah bangkai dah. Tu haram. Haram dengan makna najis. Ataupun yang membabitkan dengan pergaulan dengan najis, haram juga lah. Kama qarrarahu wa dzalika sabitun, kama qarrarahu, seperti mana telah menetap akan oleh ba'duhum, oleh sebahagian mereka itu ulama. Jadi lebah. Dalam bab lebah ni fasa telur dia tidak jadi masalah, tu halal, itu tidak najis. Fasa dia menjadi cacing kemudian mati, itu najis. Wallahu ta'ala alam. Sambung pula pada esok hari Tashilun Nailil Amani.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.